kita balik mana dulu? Soalan yang paling susah sekali setiap kali nak raya. Kadang-kadang heran, terutama orang perempuan, dia gemar cari laki yang duduk jauh-jauh. Kenapa tak cari yang dekat dengan kampung kita? Kan senang. Kalau Pahang, kahwinlah dengan orang Pahang juga. Saya nak tanya orang perempuan, orang lelaki dia memang tak kisah, dia memang tak kisah, dekat jauh dia okey je. Tapi orang perempuan kan susah. Lepas tu kau mengadu, sisik kampung awak aja. Saya tanya orang perempuan, kenapa tak cari yang dekat-dekat? Kenapa tak cari? Kalau Melaka, orang Melaka je lah, senang. Kalau boleh kampung, Assalamualaikum, salam, rupanya mak dia, kita dah jawab dah. Saya tanya orang perempuan, kenapa cari yang jauh? Tolong jawab orang perempuan, kenapa? Apa dia? Jodoh. Pandai dia jawab. Maka itulah sepatutnya kalau tiba-tiba suami balik dia bawa isteri lain, kau jawab macam tu, dah jodoh bang, jawab macam tu. Kenapa pula? Menyesal aku jawab dia. Tak adalah gurau, tak ada. Tak adalah. Maksudnya kita redha dengan ujian Allah berikan dekat kita. Ujian sakit, ujian keuangan, ujian musibah, kereta rosak, ujian anak, kena terima, redha, percaya, fa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih banyak diucapkan kepada saudara pengurusi acara, Bahagia Datuk Mazlan Kamarudin, Board of Directors Automotive Group, Cik Zakaria Ismail, Company Advisor, Cik Rizal Jailan, CEO of Automotive Group, Cik Rohimi Syafi'i, Chief Financial Officer Automotive Group, Barisan Head of Company and Head of Department Automotive Group, Barisan Human Capital Automotive Group Engagement Committee, semua warga Automotive Group, anak-anak yatim dan ibu tunggal kepada Persatuan Rumah Kebajikan Hajah Kamariah Taman Medan PJ, seluruhnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Bak kata orang, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pagah adat budi dengan bahasa. Jadi budi bahasa orang dah bagi pantun, kita kenalah jawab. Tidak apa cerita kan dia bagi pantun, kan? Tapi paling tidak saya dengar tadi pantun, nasib baik pantun dia tu boleh relate lah, boleh relate. Sebab hari tu ada orang tu dia MC, dia kadang pantun ni main tangkap muat je. Tu yang dipilih yang senang-senang, Suzuki, Ducati pilihnya kan. Dan hari tu ada seorang tu, dia kata apa bara awan berbalam petang, dia kata macam tu lah. Berarak di celah pohon ara, dia kata. Saya pun tegurlah balik, macam mana pula awan tu berarak ke celah pohon ara tu, tinggi betul pokok tu, saya kata. Ada satu pantun lagi dekat utara, seorang dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Macam mana pun singgah kat Perlis dari Seremban pergi Melaka, jalan mana kau ikut? Yang seorang tu tak nampak sangat, tapi bila perhati pun salah. Dia kata daripada Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis. Kalau pergi Kuantan dengan seorang nak ke Lipis, atas lagi tak ada singgah. Mereka kau sosial jalan dan sebagainya. Tapi tak apalah, maknanya pantun tadi okey lah tu, kan? Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebab daripada saya belajar lagi, daripada zaman saya belajar, saya naik bas 222 tu sampai ke Shah Alam, daripada bas stand Kelang sampai ke Shah Alam. Memang saya nampaklah bangunan ni.
Saya fikir saya takkan masuk dalam bangunan ni. Gila maha kita dalam ni. Masa tu lah, masa belajar tu kan. Lalu kan, tak bila lah dapat lalu kan, dapat masuk dalam ni. Alhamdulillah hari ni dapat masuk. Rupanya saya nak masuk, saya kena sekali lah dengan adik-adik ni. Kita sama dia. Kalau tak ada program ni memang kita dapat masuk dalam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak lah. Sama dengan anak-anak yatim, sama dengan ibu tunggal. Kebetulan saya pun anak yatim, ayah dah tak ada. Tapi yalah, dah tua bangkau ni tak adalah je yatim kan. Macam mana pun, ialah senang hati di musim mangga ada getah pada pangkalnya. Marilah berjalan menuju syurga dengan ibadah hanya padanya. Apa tanda mentari tenggelam, datang senja cahaya muram. Apa tanda iman yang dalam, hati tenang, hidupnya tenteram. Jadi Islam menggariskan tentang, ialah sebab jarang orang minta waktu berbuka puasa ni, orang minta ceramah motivasi. Jadi kena buat jugalah. Biasa minta ceramah berkaitan dengan puasa, tapi ialah orang Nazawal ni dia memang dah beriman dan bertakwa, jadi tak payah cerita sangatlah pasal puasa tu, dia dah tahu. Jadi dia minta tentang motivasi. Jadi tentang adab kita bekerja kan? Semua perkara dalam hidup kita ni semua kalau betul caranya dia akan bernilai ibadah. Kan? Semua akan bernilai ibadah. Macam hari ni kan, macam hari ni kita buat program. Kalau satu dia simple je. Kita tahu ibadah ni ada dua. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus yang biasa kita buat lah. Contoh semayang. Semayang khusus dah ada dah. Dia punya metod kaedah dia macam tu. Kita tak boleh tukar dah. Kalau ada pun pengecualian pun ada kaedah dia. Dia sama khusus. Contoh semayang subuh kan. Semayang subuh 2 rakaat sama. Tak ada disebabkan dia merupakan salah seorang daripada board of directors, jadi dia lain. Subuh saya tak sama dengan orang lain. Oh je. Subuh saya 8 rakaat. Tak. Dia tetap tu. Kan? Saya lain sebab saya ni maklumlah saya company advisor. Jadi puasa saya tak sama dengan orang. Orang lain terbit fajar sampai terbenam matahari, saya company advisor lain gitu. Saya dah 3 hari dah tak buka ni. Contohlah company advisor kan. Tak, dia tak macam tu. Dia khusus terbit fajar terbenam matahari. Malahan beza puasa kita dengan orang lain kan. Ada setengah orang tu, setengah fahaman dia puasa dia tak boleh makan, minum boleh. Ada orang tu dia buat apa, mogok lapar kan. Sebenarnya minum terdarah, minum banyak, cuma tak makan je lah tu ya. Tu tak tahulah dia menipu siapa tak tahu. Yang seorang tu lah puasa dia tak boleh makan daging, benda berdarah tak boleh, sayur boleh. Ada macam tu. Tapi kira puasa orang Islam ni paling gentleman lah kan? Tak makan, tak minum kan? Kalau kata Ibn Manzur, puasa ni ibarat perihal meninggalkan makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, nikah pun tak boleh. Maksud tak boleh nikah tu bukan tak boleh nikah, eloklah nikah bulan puasa ni, langkah penjimatan kan? Majlis akad nikah berlangsung pada waktu zuhur, confirm jimat kan? Majlis makan beradab berlangsung pada waktu sahur, adik-beradik pun tak datang. Macam tu kan. Jadi menjimat, tapi maksudnya perbuatan orang bernikah tu. Perbuatan orang bernikah pada siang hari tak boleh buat. Dia bukan hanya perbuatan orang bernikah tu, deposit dia pun tak boleh. Atau deposit mukadimah menuju ke arah tu pun tak boleh kan. Melasnya lama tak peluk. Melah. Hal bulan lain tak ada sibuk kau peluk bini kau, bulan puasa lah kau orang nak peluk bini kau kan. Contohlah. Dan berbicara, tak bercakap benda-benda. Jadi kita tahu ibadah khusus, kita tahu macam zakat bayar macam mana, kita tahu mengaji macam mana, bacaan panjang pendek, tajwid dah tahu dah kan. Kita mengaji tu Quran, tak ada orang kata baca surat khabar jawi tu kira mengaji, tak. Dia dah khusus memang baca Quran, itu mengaji. Dan begitu juga pergi umrah, sebabkan kes Covid dah mula naik, jadi umrah tahun ni buat kat Shah Alam je, tak ada, dia tak macam tu. Tetap kena pergi Mekah dan Madinah kan. Jadi itu kita tahu. Tetapi ibadah umum segala benda yang baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, insya-Allah dapat pahala ibadah. Contoh hari ni datangan, benda baik tak? Benda baik dengan ceramah, betul. Kemudian cara dia betul, dia asingkan lelaki depan, perempuan belakang. Tak adalah duduk beria, duduk atas bangku yang perempuan tu, yang bukan muhrim duduk atas bangku, seronok dengan ceramah dulu. Tapi tidak diizinkan oleh Allah kaedah tu. Ataupun duduk rapat-rapat sangat, bercampuran lagi perempuan kan.
So dia kontrol kaedah ni kira betul. Sebab dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Dan yang ketiga, niat kerana Allah. Ada orang yang datang dengan ceramah hari ni, ada yang terpaksa datang sebab dengannya board of director salah seorang tu datang. Mungkin sebab tu ada orang datang, macam mana pula bos-bos semua datang, takkan aku tak datang. Yang seorang tu pula kena pancakan, katakan. Ada orang tu pula, sekarang kau cover ke tu, dia datang sekejap, dia kejap lagi aku balik ni, kau tolong cover tu. Ada tu, dia beritahu belakang tu dah galak dah, aku tahu. Yang seorang tu pula datang sebab apa? Nak selfie dengan Samsul Debat, dah lama dah geram aku nak tunjuk kat mak aku dah jumpa dia, macam tu. Untuk makluman semua, ada dua orang yang dah tak boleh ambil gambar dengan saya, iaitu yang ni dengan yang seorang lagi. Sebab tadi dekat dalam surau dia nak ambil dulu, dia dah ambil hak orang lain. Jadi ingatkan dia dah tak boleh ambil lagi dah, tolong maklumkan. Ada orang lain nak marah, nampak? Oh, kau ambil dulu kan. Jangan risau, saya akan bagi masa untuk ambil gambar. Gambar tegak RM50, gambar rebah RM120. Ada orang niat macam tu. Dia niatnya sebab ada benda-benda lain selain daripada Allah. Itu sebabnya kalau kita tengok macam ibadah puasa sendiri pun kan, dalam satu diskusi Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala beritahu barang siapa yang melakukan amal kebajikan akan dia berikan gandaan pahala, ganjaran antara 10 kali gandaan pahala hinggalah ke 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa, kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah Ta'ala beritahu, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan syahwat dan makan kerana aku. Allah Ta'ala sebut tu. Yang penting tu kerana aku tu. Meninggalkan makan, meninggalkan syahwat kerana Allah. Maka tu yang penting. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Tak ada siapa pun yang tak gembira nak buka puasa. Tak ada. Ada orang yang sedih nak buka puasa. Allah, kenapa buka besok tak boleh ke? Tak ada, mesti nak buka kan. Nak pula kita yakin hari ni menu istimewa, kita yakin nazar kot, takkan nak kau beli lompet tikam ya kan. Tentu lah special kan, nazar gambar kata mana ada Pro 2 ni punya, kita kecil-kecilnya gambar tak ada, semua besar berkilau. Kereta ni letak mana ni sementara ceramah tu? Oh, belakang tu. Oh, okey. Nantilah ada masa saya tengok ya. Kan? Ya, tapi betul. Kan? Jadi kalau kita tengok niat tu penting. Niat kerana Allah. Jadi dia kata kegembiraan berbuka puasa kerana Allah. Kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, maksudnya bila dia qiyam bangun ibadah dia rasa gembira sebab bertemu dengan Allah, ataupun satu pandangan lagi kalau dia cabut nyawanya bulan puasa dia gembira sangat. Cuma tak nampak lah pada muka jenazah tu kan, dia dah mati, dia kata tak ada, dia rasa happy tu, dia boleh nampak dengan apa dia cakap, so happy dia kata sebab mati time ni kita tak nampak. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah ya, di sisi Allah ya. Kena baca habis ayat, jangan saja kau harahkan mulut kau tu kat kawan kau macam okey tak bau mulut air, oh tak dapat kawan tu baru balun jori dengan potai sawo tadi kan. Jadi itulah dia. Jadi contohlah katalah saya dengan Datuk Mazlan Kamarudin dengan Cik Zakaria Ismail, kami bertiga combine untuk tubuh satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal di sekitar Kuala Lumpur, dan kami fokus untuk bantu ibu tunggal yang anak yatim pun tak tolong, memang ibu tunggal contohlah. Dan kami tubuhkan persatuan ni dan kami beri nama persatuan ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin kan. Jadi benda tu benda baik, bantu ibu tunggal. Kemudian yang kedua tu kaedahnya betul, kita bagi bantuan tu sama rata, semua jelas, ramai-ramai pergi kan. Lepas tu yang ketiga tu niat kerana Allah. Tapi kalau niat kerana konten nak masuk dalam media sosial, biar mungkin ada pahala tapi taklah sebanyak pahala kerana Allah tadi. Ataupun contoh katalah tiba-tiba Cik Zakaria kata, Datuk Mazlan Samsul Debat, rumah yang last ni you all tak payah pergi, saya cover. Wah, apa hal? Kita pun cek, rupa-rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng, muka dia sikit-sikit dia macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak ajak kita tu. Datuk Mazlan cakap, I kenal lama lah Zakaria tu. Contoh. Ni contoh tau, bukan betul-betul Cik Zakaria tak macam tu. Ni saya nak gambarkan macam mana benda tu tak dapat pahala ibadah.
Contoh kalau kita tengok paling mudah, Robin Hood. Robin Hood, katalah Robin Hood termasuk Islam, Robin bin Hood nama dia. Bila dia masuk Islam, kita tengok dia tolong orang miskin, dia tolong orang susah, betul, benda baik kan. Katalah dia niatkan Allah lillahi ta'ala, dia memang niatkan Allah, tetapi kaedah dia, cara Robin Hood kita tahu, dia caranya adalah dia mencuri daripada orang kaya untuk tolong orang miskin. So kaedah itu tidak dibenarkan. So tu kita kena faham benda tu betul-betul. Dan Islam matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Kaedahnya pun kena betul. Itu sebab dalam mencari rezeki yang paling penting kita kena ingat, walaupun kita duduk di nazar ni kan, yang tempat yang orang kata elit lah pada pandangan orang lah. Sebab saya tahu saya lah yang lalu pada tepi highway memang dia kata macam tu lah, dia ngeleng 3 kali lah. Saya tengok cara perempuan mandang saya tadi pun macam lain lah, macam tu kan. Dia macam tu je, dia tak macam tu sebab dia elit, dia lain, dia jaga level, another level, dia lain kan. Dia ke tempat-tempat lain yang saya pergi kan. Jadi kalau kita tengok kan, bila kita jaga dalam keadaan tu, kita duduk ni kan, duduk dekat sini, sebenarnya hakikat dia ramai orang dalam hidup ni dia nak kerja kaya, bekerja je nak kerja kaya, tapi percaya dia takkan dapat kaya. Tak percaya tanya Datuk Mazlan, dia masih lagi belum merasa diri dia kaya. Sebab kaya tu subjektif. Betul, bukan kata tak payahlah kita check account bank dia berapa kan. Maksud saya tu, sebab kaya itu sendiri adalah merupakan satu perkara yang subjektif. Tanyalah adik-adik, dek, contoh siapa nama adik? Hakim. Okay. Tiba-tiba ada orang bagi dekat adik, dia bagi adik RM3,000. Hakim, saya nak tanya Hakim, dah kaya ke belum dapat RM3,000? Dah, tengok pada adik Hakim ni benda tu dah kaya sangat dah, RM3,000. Tapi cuba kalau Datuk Mazlan tak, contoh lah, atau bagilah sesiapa yang dewasa yang dekat sini, RM3,000 tu mungkin baru gaji kita sebulan kan. Tapi itu sebab saya kata cara kita memandang tu subjektif. Macam contoh, murah pada orang lain dengan murah pada kita tak sama. Mana orang Seremban sini? Ada tak orang yang berasal daripada Negeri Sembilan, asal Seremban, ada tak? Tak ada. Apa kau malu nak mengaku kau Seremban? Dia cakap mentang-mentang kau dah duduk dekat Federal Highway ni, kau belagak, kau tak nak mengaku kau orang Seremban. Ada tak orang Seremban, asal Seremban? Ada seorang. Tahu tak ada satu pasaria di Seremban, nama dia TBR, Tan Brothers. Macam confused. Tahu tak yang sebelah? Tahu Tan Brothers? Memang saya tahu lah. Mana tadi yang lelaki tadi? Tuan tahu tak Tan Brothers? Tahu Tan Brothers tahu tak? Tak tahu Itulah bezanya orang yang dah duduk KL dengan orang Seremban. Tan Brothers ni saya beritahu, dulu daripada saya kecil, Tan Brothers ni adalah pasaran yang paling murah sekali, sebelah Gold pun dah tak ada. Nama dia The Store sekarang. Dulu Gold, ada Gold baru, Gold lama. Gold lama dia dekat dengan bus stand Seremban, stesen Terminal 1 tu, Terminal Bas Seremban. Tapi store yang baru tu dekat sana. Ada yang The Store tu lah, sebelah dia tu ada Tan Brothers. Tan Brothers ni baju murah-murah. Arwah abah saya dulu bawa membeli baju raya situ lah. Happy dah tu, walaupun harganya kita pun tak tahu tu harga dia berapa. Tahu mak ayah kita bayar je, bukan kita tahu. Dan tak ada orang pun yang suka pergi ke sana bila dah dewasa. Tapi saya suka, sebab teringat kata-kata orang dulu-dulu, Allah membeli, menang memakai kan? Maknanya kalau kita susah nak beli, kita tetap appreciate walaupun benda tu murah. Apa kau daripada tadi berdongong kan? Agak tak sesuai kita buat sini, kita kena cari hotel lah sangat. Kecap tu lah. Dia gema-gema. Tapi maknanya saya nak bagi tahu pandangan kita pada sesuatu perkara tu berbeza. Itu sebabnya Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan dengan miskin enggak.
Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang tu boleh garu kepala tu, apa hal kau? Pening kepala, dalam bank dah taruh dah duit ni, kenapa? Tinggal 10 juta je. Tak rasa nak bunuh kau orang ni, tu cakap. Sebab pada dia dah biasa ada 100 juta dalam bank, tiba-tiba tengah 10 juta, dia rasa susah sangat. Dia beza, cara setiap orang berbeza-beza. Itu yang bila saya pergi kat rumah ada satu Datuk Seri tu, saya tanya, agak mahal rumah Datuk ni. Tak adalah, masa saya beli dulu murah lagi Ustaz, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab, dia cakap kan? Jadi saya memikirkan dia pun dulu murah lagi, baru 4 juta, hari ni berapalah agaknya harga. Bayangkan, kadang-kadang kita rasa benda tu gila betul. Tak, tu bahasa dia. Tak sama kita ni yang menjadi employee dengan board of directors, tentu beza. Dan benda tu kita tak boleh nak cakap alah dia tak, sebab Allah Ta'ala tentukan rezeki kita. Tetapi jangan kita pening-pening kepala, sebab orang yang jadi VVIP yang namanya tadi company advisor, CEO of automotive group, termasuklah juga chief financial officer kan, dia sekarang makan, dia satu meja dengan penceramah, bukan selera mana makan banding orang lain. Makan tu kontrol macam tu, borak pun macam benda-benda yang corporate punya cerita. Itulah sekarang ni you know lah, macam itulah kan. Tapi yang kau orang makan tak ada persaingan, makanlah nasi ikat senia pun tak ada masalah. Itu orang cakap tadi, saya kata semua tu ada bahagian dia, nampak tak? Jadi makna kata belajar bersyukur aja, belajar bersyukur. Allah mungkin tak bagi kita tu, tapi Allah bagi kita benda lain. Allah tak bagi kita ni, Allah bagi kita isteri yang cantik. Cantik tu pula pun subjektif juga. Pergi dekat bus stand kan, dekat terminal tu tunggu tengok, handsome betul laki dia, itu bini dia ke mak dia tu. Yang seorang lawa betul bini dia, yang tu laki muka merayau kata. Bayangkan penilaian manusia tu kan, jadi subjektif. Ada satu Datuk Seri tu, saya ceramah kat rumah dia juga. Lepas ceramah kat rumah dia, dia bagi saya makan ada satu kopok. Ustaz, sedap tak kopok ni? Sedap, alhamdulillah sedap. Itulah Ustaz, isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu, kenapa lah kau beli kilang dia? Bayangkan bahasa orang kaya ni beza. Tetapi kaya itu sendiri subjektif. Tu saya kata benda pertama basic hari ni dalam kita bekerja, motivasi saya nak bagi tahu, dalam kita nak berbahagia. Sebab apa? Kita jangan kejar kaya. Sebab cerita kaya tadi macam-macam fashion kan. Kaya macam ni, ada orang 10,000 kaya. Macam contohlah orang bayar ceramah hari ni kan, bayar contohlah kata bayar, okey hari ni Ustaz, alhamdulillah kita bayar Ustaz RM500. Alhamdulillah kan, alhamdulillah dah tu bayaran yang dah ditentukan untuk saya. Dia bukan kata cerita level saya apa ke, tak ada, tapi cerita dia bayar 500, penganjur bayar macam tu, redha, terima kan. Cuma belum tentu lagi lah datang lagi, tak, lepas tu kalau dia ajak lagi contohlah tak adalah gurau. Tak, maksud dia kita jangan ingat contoh penceramah kan, jangan ingat aku level aku ni maka kau kena bayar aku 10,000. Tak. Macam mana? Sebab ilmu Allah bagi pinjam, kita share dengan orang, tentu ya. Dan kalau orang tu bagi kemampuan dia nak bagi banyak ni, alhamdulillah. Saya kuliah subuh ada je yang bayar RM70, RM50, okey je kuliah subuh, sebab memang dah surau tu kemampuan dia itu. Itu sebab saya cukup marah bila ada satu surau ni, surau Jumaat, buat ceramah perdana, panggil ramai-ramai, suruh saya ceramah. Lepas tu dia bawa saya makan kat kedai makan. Saya marah lah, orang ramai langsung tak bagi makan. Saya kata kenapa macam tu? Saya kata saya tak nak makan macam ni, saya kata. Sebab orang lain ni semua menyumbang, ada yang sedekah, ada yang apa. Kenapa kau kedokut mana? Bukan duit kau. Bagi orang ramai rasa sama, saya kata tentu kan. Jadi balik pada cerita tu tadi, benda pertama sekali kena ingat, kita dalam hidup jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Contoh paling simple, tengok anak-anak yatim ni, adik-adik, dia pun tak mengerti. Bayangkan anak yatim bulan puasa ni fully book tu, dia penat ni, penat hari-hari. Semalam kat mana? Semalam buku puasa kat luar juga kan? Kat mana semalam? Ingat tak kat mana?
Tak ingat dah. Jadual dia pack macam penceramah. Bulan puasa, hari-hari minta maaf kami fully book, cuba tahun depan. Amboi. Bayangkan kan. Dia punya penjaganya mana ni? Wakil ni siapa? Ustaz semalam dekat mana tuan? Ambeng nampak. Saya ingat saya ceramah dekat bank tu, Ambeng lah. Masa tu bawa anak yatim tapi lagi kecil pada ni. Budak dalam 3 tahun, 4 tahun. Saya ingat gitu dulu. Budak tu tengah duduk, saya pun bergambar dengan anak yatim tu. Yang pengurusi bank Ambeng tu tengah bucap. Masa tu jamuan raya. Saya pun duduk dengan budak-budak tu. Jom kita ambil gambar. Jom ambil gambar dengan anak yatim tu. Kan comel-comel muka anak yatim ni. Kan? Saya ambil gambar dengan dia. Budak tu tanya, karipap tak ada dia tu. Sebab kuih atas meja tu semua kuih Kuala Lumpur, kuih hotel lah. Muffin lah. Kan? Ada bun apa dah, ada macam mini pizza macam tu lah. Karipap tak ada. Tengok memang tak ada ni dia. Bila nak makan ni? Cakap dia kata. Dia nampak pengurusi bank tu cakap panjang pula. Saya pun bagilah signal. Budak tu nak makan. Pengurusi bank tu cakap, oh nampaknya penceramah pun dah tak sabar nak ceramah ni, dah aku pula kena. Aku kata budak ni nak makan. Macam tu lah. Macam anak-anak ni kan, kita tengok ada yang mungkin ada yang tak ada mak, mungkin ada yang tak ada ayah, mungkin ada yang tak ada kedua-duanya. Kita bagi duit, saya tanya tadi, contoh kita paling mudah, bagi 3,000, oh bahagia dah. Dia rasa tu kaya dah. Silap hakim ni setiap malam kira duit tu. Sup 3,000. Orang nak simpan mana tak bagi, tak nak simpan sendiri dia tu. Contohlah kan. Jadi makna kata yang paling penting sekali bahagia. Duit banyak tapi huru-hara buat apa? Betul? Yang penting bahagia. So hari ni dalam nak bagi motivasi ni, nak capai bahagia ni macam mana? Ada 5 perkara kena ada dalam hidup kita kalau kita nak bahagia. Yang pertama yang kena ada adalah sabar. Sabar. Hanya orang bersabar je boleh bahagia. Tak percaya tengok mak-mak kita dulu. Mak kenapa macam ni? Mak kenapa ni? Sabarlah mak kita. Kita pun heran manalah kekuatan orang tua ni dia boleh sabar. Orang kadang kutuk-kutuk dia macam-macam. Dia boleh pergi kenduri mak orang tu tolong, beri tolong kat mak orang tu. Mak kenapa mak beri tolong orang tu? Orang tu dah cakap macam-macam. Biarlah. Besok kalau kita kenduri besok mungkin ada orang lain pula tolong kita. Macam tu dia fikir. Dia bukan fikir orang yang sama. Dia fikir orang yang lain. Kita nampak orang tepi jalan tu, kereta tayar ada bocor kan? Kita pun berhenti tolong abang ni beri, kita dah lambat. Biarlah, mana tahu besok kita pula mungkin ada orang lain pula tolong kita. Dia bukan harap orang yang sama tolong dia. Tak. Sabar banyak-banyak orang perempuan. Ya, sabar. Ujian banyak. Zaman teknologi maklumat ni, media sosial. Lelaki suami kita terdedah dengan ex-girlfriend dia, yang terdedah dengan alumni kan? Contohlah, sabarlah banyak. Ni zaman dia ya? Dan orang perempuan pun jangan pun kena belajar bersabar. Bukan semua perkara kita boleh share dalam media sosial ya? Jangan bergaduh dengan suami sebab suami tak like apa yang kita post kan. Sebab suami pun dia bukan alert sangat pasal benda-benda ni. Dia cuma kadang dia bukan tak baca, dia baca tapi dia tak like, dia tak apa. Sebab keegoan dia tu, dia tak nak orang tahu dia like benda tu. Dia tak tahu ada tengok macam tu ya. Sebab ada benda lain yang lebih mustahak. Global warming, economy crisis, macam itulah kan. Jadi yang itu lebih mustahak pada orang lelaki. Dan begitu juga tentang Lailatul Qadar. Menjelang Lailatul Qadar ni memang 3 hari terakhir lelaki memang kurang bercakap lah pasal dunia ni, memang kurang lah. Terutamanya yang ada di depan saya ni lah kan. Suruh ke akhirat dah ni, nampak muka akhirat, nampak tu? Nampak tu kan? Akhirat dia nampak tu. Iya. Jadi mana kata sabar banyak-banyak. Semua orang kena sabar. Ujian dah tak sama. Yang kedua, syukur. Bila duduk je dekat atas kapet ni, atas sejadah kita duduk ni, maka kita sebahagian daripada warga kerja. Maknanya kita ada kerja. Ada orang kat luar sana bawa file folder ni kulu gila, tengah fikir nak kerja apa. Kerja pun tak ada. Saya waktu saya jadi pengarah tu, jadi legal advisor dulu, jadi pengarah undang dan penguasaan. Jawatan yang dibuka jawatan pembantu takbir je, kelak biasa je pembantu takbir. Yang datang minta ada degree, ada master.
Sebab kerja tak ada. Dan ada tu sampai sorok degree dia sebab tak nak, takut tak dapat kerja. Tapi kita tahu lah cara dia bercakap. Kita tak akan tengok result SPM dia, kita tak percaya result dia macam ni, dia tak sambung belajar. So kita cek-cek, kita nampak memang dia ada kelulusan lain. So disebabkan tu kadang ada yang kita pertimbangkan untuk ambil sebab apa, baguslah. Kadang ada setengah jabatan tak suka sebab dia overqualified kan? Tapi pada saya lebih baik kita cari orang yang boleh multitasking, yang ada ilmu. Bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Maknanya ilmu ni mustahak. So kita ambil lah. Jadi nak menunjukkan ada orang tak ada kerja sebab kita syukur kita dapat rezeki. Tu belum cerita lagi, bernaung di bawah nazar ada bonus-bonus tertentu yang diumumkan. Saya agak-agak lah, ada ke tak ada? Ada tak? Untuk raya ada tak? Susah nak jawab. Okey, jadi kita skip tajuk lain lah, kita buat tajuk lain untuk pertimbangan. Untuk pertimbangan, paling tidak pun mungkin hujung tahun, ya? Mungkin hujung tahun. Untuk raya ni tak apalah, ya? Saya teringat waktu Perdana Menteri mengumumkan bagi menghargai jasa penyawat awam, dia kata, dengan ini diumumkan bahawa insentif kewangan sebanyak RM700. Maka ada 3 respon penyawat awam. Respon yang pertama, baik, tak payah, yang seorang tu cakap. Respon yang kedua, bolehlah, daripada dulu 500 naik 200 sikit lah tu, yang seorang tu. Yang seorang tu pula berlari pergi kat mesin ATM tu, dia cocok, belum ada lagi, baru umum. Tapi nak tunjukkan betapa seronoknya dia dapat 700 tu, dia siap pergi cocok terus. Sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak-koyak tu, nak bawa family dia makan kat kedai tom yum kat tepi jalan tu. Dia rasa seronok sangat. Itu sebab saya nak gambarkan dalam 3 orang ni tadi, syukur itu mustahak. Macam petang ni kan, saya pun tak sangka, syukur sangat-sangat dapat masuk dalam bangunan. Paling tidak besok saya lalu depan tu, dengan bangganya saya akan cakap dengan isteri saya, abang dah ceramah dah dalam tu. Macam tu, macam tu kan? Abang try tak kereta-kereta dalam tu? Jalan tu yang best tu kan? Abang sempatlah bergambar dengan kereta-kereta tu. Yang tu ada tak tu? Tak ada. Okay lah, saya bagi hint contoh lah kan. Jadi makna kata kita ada benda yang kita boleh syukuri kan. Macam petang ni kan, seronok saya datang sebab ni adalah hari-hari last saya ceramah ni. Hari ni masalahnya esok ada lagi. Ada lagi. Selagi tak raya tu memang esok aku ceramah. Pagi, petang, malam, lepas tarawih pun ada lagi. Kan? Aduh, tak apalah. Orang panggil pergilah kan. Sementara orang tengah nak dengar ni, pergilah. Tu isteri saya bising. Ceramah. Bila lah. Hari tu saya dah buka puasa dengan dia dah. Awal-awal tu dapatlah buka puasa dengan dia 2 kali. Dengan mak saya dapat sekali hari tu. Bayangkan, mak nak buka puasa pun kena booking, bayangkan. Anak sendiri kena booking, gila betul. Kena set appointment buka puasa. Lagi dahsyat daripada board of director. Kan, bayangkan tu. Kan, tapi saya cakap dengan rumah saya, abang ni ceramah nanti 3-4 tahun ni lagi. Besok kalau abang dah tak ceramah, dah duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang kat rumah, sudahlah saya kata. Orang perempuan ni macam tu. Bila kita kerja je, kerja, cuti lah sekali-sekala. Orang lain pun kerja kat Nazar tu, elok cuti. Sudahnya malah bini bising, langsung cuti 2 minggu cuti. Makan, tengok TV, tidur. Makan, tengok TV, tidur, tengok TV, makan. Jaga, makan, tidur. Sudah dia tanya, abang tak kerja lah? Tadi kau tanya tak cuti ke? Abang cuti. Lama cuti, 2 minggu. Cuti ke berhenti? Tengok mulut dia, nampak. Ada je mulut tu. Susah orang buat ni kan? Kadang-kadang lah, kadang-kadang. Tapi tak semualah, tak semua kan? Jadi belajar bersyukur. Biarlah suami kita sibuk pagi, petang, malam. Suami kita sibuk buat sales, sibuk mengembangkan empayar syarikat. Syukurlah sekurang-kurangnya kita ada suami. Kau bayangkan suami tu duduk rumah tak bekerja, hari-hari menyepak bini, pukul bini. Ada berlaku.
tak keluar, tak cari rezeki, banyak cerita tu. Sebab hargai suami. Bila suami balik, salah satu cara appreciate, senyum pandang suami balik. Abang seronok tengok abang balik. Masa tu lebih kurang jam 12.45 pagi, maknanya tengah malam lah tu dia balik. Maklum lah Nazar, tahu je lah, memang sibuk betul. Nama dia pun Nazaruddin. Ada ke Nazaruddin di sini? Ada? Tak ada sini, tak ada. Tak ada. Sibuk betul. Syukurlah abang, lambatnya abang balik. Orang Hindu tahu. Aku kena lakonkan biar kau faham. Yang suami pula, yalah abang pun penat-penat ni pun tetap rindukan isteri abang. Macam tu lah. Oh betul. Lambat balik. Banyak aja. Apa soalan kau tanya ni? Itu kau tanya ke bagi ayat penyata? Bu balik tak bu nak pergi buta. Kena marah kawan tu. Kan? Dah sah dia baru sampai tu, baru balik lah. Tanya, ya Allah kesiannya tengok muka suami sibuk penat duduk tahu duduk nak buat air. Abang nak kopi, tea, mi? Macam tu tanya. Isteri kena layan dengan baik suami yang penat kerja. Macam tu lah. Dan bila suami balik itu, bagi satu benda yang menggembirakan dia. Abang nak bagi tahu juga. Apa dia? I love you. Hilang penat abang. Macam tu. Kau jangan nak geli-geli sangat lah. Kau suka ke tak cakap? Suka ke tak macam tu cakap? Suka kan? Buatlah. Barulah suami tu rasa semangat nak balik rumah. Ini balik lah. Nanti lu lah awal sangat balik. Orang yang macam tu memang ada masalah rumah tangga. Orang yang susah nak balik awal balik rumah. Jom balik. Lu minum lu weh. Lagi besar masalah dia tu. Orang yang minum lu weh, lambat lagi lah, awal sangat balik, dia mesti ada masalah rumah tangga. Tanya, kau masalah kau apa dengan rumah tangga kau? Cakap tu, tanya macam tu je. Jangan ingat orang balik awal ni takut bini. Tak, dia terlalu sayangkan isteri dia. Boleh nak lepak, tapi aku kena balik dulu sebab aku kena jumpa isteri aku. Kalau tidak, aku tak ada power. Hidup aku tak ada mana tak nak muka isteri aku. Kau nak muntah-muntah, kau jangan ada. Ya, itu dia. Syukur. Suami pun syukur tengok isteri ada dekat pintu tu. Allahuakbar. Sekurang-kurangnya dia ada di rumah. Dia bukannya berpeleseran kat tepi-tepi jalan, tak ada kerja. Tak, dia sambut kita. Itu sebab perempuan nak sambut suami dengan pakaian yang terbaik di muka pintu. Abang. Tahu. Silap-silap dia punya amal Allah, malaikat sunnah dia lain lagi tu. Okey. Yang ketiga, tawakal. Kena ada tawakal. Dah buat sesuatu perkara, serah pada Allah Ta'ala untuk tentukan yang terbaik untuk kita. Ayat yang paling baik untuk kita baca, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku tak ada kuasa, Allah tak ada daya, ya Allah, serah pada kau lah nak tentukan yang terbaik. Tu minta dengan Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tawakal. Yang keempat, apa yang kena ada untuk bahagia? Redha. Terima apa juga yang Allah tentukan untuk kita. Baik buruk kena terima. Baik buruk kena terima. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Ni nak puasa, nak raya ni dah mula ada ujian. Abang, kita balik mana dulu? Soalan yang paling susah sekali setiap kali nak raya. Kadang-kadang heran, terutama orang perempuan. Dia gemar cari laki yang duduk jauh-jauh. Kenapa tak cari yang dekat dengan kampung kita? Kan senang. Kalau Pahang, kahwinlah dengan orang Pahang juga. Saya nak tanya orang perempuan. Orang lelaki dia memang tak kisah. Dia memang tak kisah. Dekat, jauh, dia okey je. Tapi orang perempuan, kan susah. Lepas tu kau mengadu. Sisik kampung awak aja. Saya tanya orang perempuan, kenapa tak cari yang dekat-dekat? Kenapa tak cari? Kalau Melaka, orang Melaka je lah. Senang. Kalau boleh kampung. Assalamualaikum, salam. Rupanya mak dia. Kita dah jawab dah. Saya tanya orang perempuan, kenapa cari yang jauh-jauh? Tolong jawab orang perempuan. Kenapa? Apa dia? Jodoh. Pandai dia jawab. Maka itulah sepatutnya kalau tiba-tiba suami balik dia bawa isteri lain, kau jawab macam tu. Dah jodoh bang, jawab macam tu. Kenapa pula? Menyesal aku jawab dia. Tak adalah gurau tak ada.
Tak adalah. Maksudnya kita redha dengan ujian Allah berikan dekat kita. Ujian sakit, ujian keuangan, ujian musibah, kereta rosak, ujian anak, kena terima, redha. Percaya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Percaya ada hikmah di sebalik itu, ada kemudahan Tuhan nak bagi kat kita. Percaya. Bak kata orang, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita boleh hadapi apa juga kalau kita redha. Ya. Yalah, macam saya pun sendiri kata ceramah kan, tapi paling tidak ialah dapat bertemu dengan ramai sahabat-sahabat baru kan. Dapat jumpa. Ni kan kurang memang tak kurang 5-6 name card, business card saya dapat dia ini. Bertambah ke kawan kan. Kalau nak beli kereta, call I, dia kata kan, macam itulah. Dan pagi tadi saya ceramah di Melaka. Tengah hari tadi di Seremban, petang ni kat sini. Kan lepas tarawih ada satu lagi di Seremban. So macam itulah hari-hari. Dan itu yang kadang-kadang tengok asal muka dia macam tu. Itulah dia hari-hari. Tengah hari biasanya kalau ceramah dah terbayang dah sirap selasih tu. Kan punya teruknya bercakap kan. Kan, tapi alhamdulillah dah biasa. Kan? Dan begitu juga yang terakhir sekali, sabar, syukur, tawakal, redha. Yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tanpa mengharapkan ganjaran, khususnya ganjaran manusia. Itu tak ikhlas. Ganjaran Allah masih lagi berada dalam keadaan ikhlas. Kita tak mengharapkan apa-apa ganjaran dan balasan manusia, bukannya balasan dunia, bukannya balasan manusia. Siapa buat sesuatu mengharapkan pengiktirafan manusia, dia akan kecewa. Orang tu contoh beria dia, berkempen sana, berkempen sini sebab nak jadi wakil rakyat, mengharapkan manusia, dia akan kecewa bila dia kalah. Tak boleh terima. Contohlah kan, macam contoh ambil contoh pilihan raya lah. Aku buat ni mudah-mudahan, minta-minta lah board of director nampak kerja aku, mudah-mudahan dapat aku naik pangkat. Sekali tak naik, dia akan kecewa. Tapi kalau orang tu bekerja ikhlas kerana Allah, orang lain dapat naik pangkat, dia pun gembira sama. Macam tu. Nampak tak? Ikhlas tidak mengharapkan apa-apa ganjaran, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Melayu dia lain sikit. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak, makna tak ikhlas tu. Ya. Itu sebabnya yakin dan percaya. Macam saya buat ni kan, saya yakin. Saya ceramah ni kan, ceramah orang lain dengar, saya yakin. Mungkin Allah Ta'ala salah satu hikmah Allah bagi, mungkin ada makanan waktu berbuka nanti untuk saya, mungkin macam tu kan. Cara-cara dia musik waktu dispenser tu pun saya nampak macam sejuk air tu kan. Jadi rezeki tu ada, percayalah kan. Jadi maknanya percaya pada hikmah. Adalah benda-benda baik Allah nak bagi kat kita. Kenapa kita sempitkan skop rezeki kita tu? Bekerja ni kita mengharapkan gaji, mengharapkan duit, sedangkan Tuhan bagi macam-macam. Tu sebab ada manusia dia tergamak sebut tau, kau jangan risaulah kalau naik pangkat mesti orang lain punya, aku memang tak ada rezeki punya. Ayat dia, aku memang tak ada rezeki, sedangkan macam-macam Allah bagi kat kita. Ada 10 perkara yang kita nak, Tuhan dah bagi 7, kita heboh cerita 3 benda kita tak dapat. Nak kahwin, dah dapat kahwin. Nak isteri baik, alhamdulillah, boleh lah. Nak kata baik sangat, baiklah. Dapat anak, alhamdulillah, anak rajin, tiap-tiap tahun beranak, rajin beranak kan. Assalamualaikum, salam, beranak kawan tu. Bagi salam, nyaut, beranak lah. Seorang tu 7 anak, 8 anak, ada orang tu 5 anak. Rezeki Tuhan bagi dah. Dah lah bagi anak, cerdik pula. Allahu Akbar. Nampak tak? Kita terlupa kadang tengok benda-benda tu. Itu sebab ada satu ceramah saya tu, kalau siapa perasan saya cakap, okay, apa yang benda-benda you all nak kata. Yang seorang tu nak kereta besar, seorang tu nak rumah besar, seorang nak pangkat tinggi, yang seorang nak kesihatan, yang seorang tu nak, ada satu lagi disebut lah. Saya kata 5 ni you all kalau nampak saya nak tanya, you happy tak? Happy. Tapi kalau saya ambil benda lain, tak ada dalam 5 ni, saya ambil benda lain, you boleh happy lagi tak? Saya tanya. Apa dia? Katalah Allah Ta'ala ambil nyawa mak kita, contohlah. Hidup dah tak sama. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, tanya orang yang dah tak ada ibu, hidup dah tak sama.
Hidup dah tak sama. Itu sebab saya kata tadi, kadang-kadang kita lupa prioriti dalam hidup kita ni untuk apa. That's why kalau bekerja tadi kan, bekerjalah dengan baik, bekerja dengan elok. Sebab apa? Kerana Allah. Paling simple. Sebab waktu saya bekerja dulu pun, saya kerja government je, walaupun jawatan pengarah kan, kita ada assistant kita ada 2 PA, kita ada 8 bailiff, kita ada 10 pembantu takbir, kita ada 80 orang pembantu penguasa, enforcement officer, kita ada. Tetapi kalau kita lupa niatkan Allah, alangkah ruginya. Sedangkan benda kita buat ni benda baik, bagi servis, bagi perkhidmatan pada orang. So belajar bersyukur dengan apa kita ada, dan ikhlas kan. Mungkin Tuhan bagi macam-macam. Tuhan bagi mak saya sihat lagi, walaupun Allah ambil nyawa ayah saya. Sedih, memang sedih. Dah tak sama dah. Masa ambil arwah abah pun dah rasa lain macam dah. Sebab arwah abah saya jenis yang kelakar. Arwah abah saya pandai bergurau. Tak ada dalam hidup dia tu dia tak bergurau dengan anak-anak, memang bergurau je. Itu sebab kehilangan dia tu kita terasa. Jadi makna kata belajar. Kadang-kadang kita tengok Allah bagi apa lagi? Allah bagi mungkin kat tempat kerja ni, Allah bagi kita tempat kerja yang baik-baik. Rakan-rakan yang bekerja dengan kita pun yang baik-baik, yang support kita, yang bantu kita kalau kita perlukan. Bukan semua orang dapat rezeki macam tu. Ada orang dapat kerja, kat tempat kerja tu bergaduh je, ada juga. Jadi makna kata belajar. Jangan kerja kaya, tapi kerjalah bahagia. Kerjalah bahagia. Dan dalam kita bekerja ni pula, duduk dalam satu organisasi, ya, satu organisasi, ingatlah, kalau nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Saya ulang balik, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Saya yakin Nazar ni dah berpuluh tahun. Saya yakin, dan dia bukannya bermula dengan gah bagi seperti ini. Dia bermula dengan langkahan yang pertama, sehingga dia berkembang biak sampailah menjadi apa yang dia jadi pada hari. Dan dia bukan yang disebabkan oleh berjalan laju, tapi disebabkan oleh berjalan bersama-sama. Sama-sama mencari jalan, sama-sama mencari idea. Sebab itulah disebutkan dalam satu pepatah Jawa, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanan. Kalau kita borak dengan Datuk Mazlan, percaya dia akan cerita. Saya dulu waktu saya berada dekat sini, dia akan cerita perjalanan dia tu sebelum dia sampai apa yang dia sampai pada hari ini. Perjalanan tu yang penting, experience tu yang penting. Macam kita kan, tiba-tiba anak dah besar, anak-anak dah dengar balik, dulu masa kau kecil, ya Allah, azab betul membela kau. Ni adik kau ni menangis saja kerja, aduh, puas dah menyepak dinding, tepuk pintu, tak mau dia diam, tak mau, sawan tangis, rupa-rupanya bagi lollipop baru diam. Contoh. Jadi makna kata journey tu, perjalanan. Jadi appreciate lah apa yang kita ada, belajar bersyukur supaya kita dapat keberkatan. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham ya orang perempuan? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham tak orang perempuan? Saya tanya, faham tak? Faham ke tidak? Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Setuju ke tidak? Tengok tak setuju tu susah perempuan ni, degil. Wahal kita bagi poin keberkatan ni. Saya tak maksudkan suami. Kongsi ni kongsi rezeki, sedekah. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kita bulan Ramadan cubalah belajar sangka baik sikit. Aduh, hai. Kita lelaki ni tengok, tak ada pun yang fikir benda tu. Semua muka puasa tu je tadi, nampak? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sebab pada orang yang rezekinya tak berkat, sikitnya tidak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air, tetapi hausnya tak pernah hilang. Belajar nombor 1. Tanda keberkatan rezeki kedua, rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah rasa tenang, tak sabar nak balik rumah. Kalau dia tak balik rumah, dia boleh relax sebab isteri dia pun ada sini. Sebab dia bawa rumah tangga dia kemari. Saya baru berapa kali je buka puasa dengan isteri saya, kebanyakannya dengan isteri orang.
termasuklah ini bini orang belaka. Nasib baik ada ibu-ibu tunggal ni. Itu tak ada bini, itu bukan bini orang. Bekas isteri orang. Ya, jadi macam itulah. Kan? Kita kena belajar. Bahagia rumah tangga. Suami balik tak pernah tak bawa bekal. Yang hari ni abang balik roti john. Abang bawa mutabak seorang sekeping. Seorang sekeping mutabak tu gila betul. Datuk kena bawa lah staff. Ada masa dia dekat tu, dekat Maha Buffet kat Serdang dah pergi tu. Bagus. Maha Buffet di Maeb Serdang tu, yang dia dulu buat pusat kuarantin tu, dia sewa buat tempat buka. Dia restoran Mak Kimbong. Restoran Mak Kimbong dekat Bangi, dia sebabkan tempat dia kecil dulu, tak sentiasa tak cukup. Dia sewa tu satu hari boleh masuk dalam 1000 lebih orang untuk buka puasa kat sana. Dan yang bagusnya dia tak padat macam hotel. Lengang sebab dia suasana selesa. 200 menu. Tapi jangan makan semua. Sebab kalau makan semua takut kita keluar daripada situ kita lupa nama kita siapa. Nama dia bin apa pun dah lupa dah. Sebab dia memang, tapi semua masakan kampung yang sedap. RM89 satu kepala. Sebab saya cakap tu, sebab saya 6 kali berpeluang ceramah kat sana dan berbuka kat sana. Baguslah suasana dia. Dia tak padat sangat. Nak semayang pun surau dia selesa, masjid dia selesa. Baguslah. Ni bukan promote tau, lebih kurang lah. Macam tu. Jadi rumah tangga rasa bahagia. Yang hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang abang ni ada je lah. Kuih apa? Kuih kapel. Ada ke kuih kapel? Tinjau-tinjau dalam plastik tu punya kuih cakui. Kuih cakui kan kapel tu macam tu. Ya, kau mau tahu kan? Yang ketiga apabila anak-anak berjaya pun kita akan rasa bahagia. Itulah keberkatan yang sebenar. Seronok tengok anak dapat terbaik dalam subjek tu pun kita seronok dah. Anak dapat nombor 5 daripada 40 orang dalam kelas. Wah, seronok dah. Tak sabar nak celebrate kat kedai makan. Kadang-kadang seorang ibu boleh menitis air mata tengok, bang, anak kita dah konvo dah bang. Suami pun cakap, kau bawa bertenang. Ini konvo tadika ni. Konvo tadika memeraung dah, gila betul. Dia pakai robe dah macam universiti dah sekarang. Pakai dahsyat betul dia orang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan. Kita senang dengan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, mudah melaksanakan perintah Allah, mudah nak beribadah, mudah nak mengaji, mudah nak solat, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak buat benda baik. Panggil anak yatim, mudah betul nak panggil, mudah betul nak buat program yang baik. Maka itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi, ada je tetamu datang ke rumah kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee, tu tak kira, tu kau yang order, faham? Tu tak masuk. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga tanda keberkatan rezeki. Saya ingat kata-kata Imam Malik. Imam Malik kata, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Yang pertama, kenderaan yang tangkas. Yang kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Rupa-rupanya orang dulu-dulu cakap banyak kiasan, kan? Kata macam Negeri Sembilan lah, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak dironongkan. Rupanya maksud dia tu pun ada bahasa tersirat dia. Maksud dia kata kenderaan yang tangkas tu adalah akal fikiran yang cerdas. Guna akal fikiran. Rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Pakaian yang cantik, akhlak yang baik. Dan bila sebut pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Kain songket menang sutera, lilit sabolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Mana kena belajar. Jadi mana kata, apa yang disebutkan dekat situ adalah dalam kehidupan kita ni, satu lagi akhlak tu kena mainkan peranan, kan? Macam hari ni kan, kita tengok adat orang, cara orang beradab kan, datangnya disambut, baliknya diiring, bila tak ada ditanya-tanya PA dah sampai mana dah dia, kan? Bila ada disebut-sebut pula nama dia, siap masuk dalam pantun lagi, contoh. Jadi macam itulah adabnya, kan? Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham
Saya faham sangat air muka yang ditunjukkan itu, kerana kita hampir-hampir dah kena buat persediaan untuk berbuka puasa. Tidak perlu marah kerana saya faham, saya yakin dan percaya tentang masa yang diberikan. Ada masalah untuk mengambil makanan dan untuk berbuka puasa bersama-sama. Tidak perlu merenung tajam dengan tepat supaya memaksa saya tengok jam. Saya tahu. Saya bukannya penceramah yang apa, saya penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.